Aduh, jangan nak panggil. Tak anak-anak cikgu. Cepat. Buat lawak. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni kita akan masuk tajuk. Cikgu kena off dulu yang cikgu punya ni. Tajuk. Cikgu off cikgu punya ni. Ya. Dia ni handphone ni mengganggu. Okey. Ya. Abi. Ya. Bila Abi nak siap? Dia tenang Abi. Tepi. Jadi. Okey. Baru salah lapan sikit. Okey, tajuk garis lurus adalah tajuk yang terakhir di tingkatan 3. Kenapa cikgu pergi tajuk ini? Sebab tajuk ni antara tajuk yang kita kata agak mudah untuk kita nak faham. Kita pergi tajuk yang ni dulu, mudah dulu. Cikgu ambil background. Okey, alhamdulillah hari ni ramai lah. Okey. Dia nak boleh start lah. Dah start tu dia macam kereta lah. Masuk gear 2, gear 3 tu dah laju lah. Dia nak boleh start gear 1 ni. Dah ambil masa sikit. Okey, tajuk garis lurus. Apa itu tajuk garis lurus? Sebenarnya tajuk garis lurus ni adalah sambungan. Dia sebenarnya bukan tajuk baru. Dia adalah sub tajuk. Dia macam apa? Lukisan skala juga. Di bawah lukisan skala kan image dengan objek. Di bawah pecahan yang keempat kan. Di bawah pertama translasi, yang kedua pantulan, yang ketiga putaran, dan yang keempat adalah lukisan skala. Dia macam tajuk garis lurus ni, dia adalah pecahan kepada tajuk di tingkatan. Sekejap kita tengok. Saya tak ingat tingkatan 2 ke tingkatan 3, tingkatan 1. Di mana tajuk tu tajuk, kalau kamu ingat, tajuk koordinat. Tajuk koordinat dan tajuk graf fungsi. Kita tengok di tingkatan berapa? Bulatan ni. Tajuk di tingkatan 2, kalau kamu ingat, di bawah tajuk koordinat kita dah belajar tajuk koordinat. Apa itu koordinat? Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada paksi X dan paksi Y. Okey. Lepas kita belajar tajuk koordinat, dah pergi lagi secara detail graf fungsi. Bagaimana kita membina graf di atas paksi X dan paksi Y. Okey, selepas tu kita belajar lagi tajuk yang ke-10 di tingkatan 2, kecerunan. Kecerunan garis lurus. Yang ni adalah pecahan kepada tajuk hari ni adalah tajuk garis lurus saja. Kalau di tingkatan 2 kita belajar kecerunan garis lurus. Hari ni kita akan belajar juga tentang kecerunan garis lurus, dan kita akan belajar lagi tentang pintasan Y. Nilai pada paksi X, paksi Y, persamaan garis lurus. Kita detail. Sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah sambungan kepada tajuk bab 10 di tingkatan 2. Bab 10 ni dia berkait dengan bab 8. Bab 8 ni berkait dengan bab 7. Jadi tajuk ni sangat familiar lah. Kecerunan garis lurus ni sangat familiar. Tajuk ni keluar dalam SPM. Okey, jadi nak tak nak kita kena belajar juga lah. Kamu jangan ingat bahawa tajuk tingkatan 1, 2, 3 tak masuk di SPM. Itu tanggapan yang agak salah lah. Sebenarnya tajuk 1, 2, 3 ni banyak masuk dalam SPM. Jadi ramai abang-abang kamu yang menyangka 1, 2, 3 ni tak penting bagi dia. Bila dia naik tingkatan 4, 1, 5 dia blur habis. Jadi rugilah. Jadi kita kena jaga elok apa yang kita belajar di tingkatan apa mah? Okey. Jadi kita akan sambung tajuk di tingkatan 3, di bawah tajuk yang terakhir, garis lurus. Kamu jangan bimbanglah, tajuk ni sangat mudah. Tajuk garis lurus ni bagi cikgu sangat mudah. Dia berkenaan dengan asas pada tajuk tingkatan 2 dan banyak berkait dengan persamaan linear. Okey, persamaan linear.
Okey, cikgu terangkan sikit berkenaan dengan pengenalan kita tak masuk lagi. Okey, Sakna. Oh, Adan Yushiro, Ahlan wa sahlan. Sakna cikgu buntu je kena buat apa. Okey, cikgu buka ni. Nampak gambar cikgu? Okey, tulisan warna apa? Warna merah. Okey, garis lurus. Tajuk ini garis lurus. Okey, sebelum kita cikgu cerita secara detail garis lurus ni, hari ni kita akan belajar tentang persamaan garis lurus lah. Garis lurus ni okey, dia asas kepada tajuk koordinat, di mana tajuk koordinat sesuatu titik berada pada paksi Y. Okey, yang ni kita dah belajar paksi Y dan paksi X, di mana paksi Y di atas adalah positif dan di bawah adalah negatif. Yang ni positif, yang ni negatif. Okey, sesuatu titik, contohnya titik X, ini titik A, ini titik B, ini titik C, contoh, dan ini titik D. Setiap titik ni dia ada koordinat. Ni kita cerita dulu asas, kita panggil pengenalan sebelum kita cerita tentang tajuk ni. Okey, setiap koordinat ni dia ada paksi X dan paksi Y. Setiap ini ada paksi X dan paksi Y. Koordinat dia mesti X dulu. X dulu baru Y. X dulu baru Y. Sama juga dalam tajuk translasi, di mana sesuatu objek bergerak ikut paksi X dan Y. Sama, paksi X kiri atau kanan, paksi Y adalah atas ataupun bawah. Okey, ini di bawah tajuk koordinat. Okey, ini di bawah tajuk koordinat. Kita hanya tentukan dalam tajuk koordinat. Okey, di bawah tajuk koordinat dua benda yang kita kena tahu. Okey, di bawah tajuk koordinat dua benda yang kita kena tahu, iaitu mencari jarak antara dua titik dan mencari titik tengah antara dua titik di bawah tajuk koordinat. Apabila kita masuk di bawah tajuk yang kedua selepas koordinat, kita masuk graf fungsi. Okey, di bawah tajuk graf fungsi, kita mula membina daripada satu persamaan, diberi satu persamaan. Okey, diberi persamaan daripada persamaan yang diberi ni kita menghasilkan, kalau kamu ingat contohnya hari tu cikgu bagi contoh contohnya 2x tambah contohnya 2x tambah 4y sama dengan contoh berapa lah 10 lah contoh. Okey, ini persamaan yang diberikan. Okey, daripada persamaan ini kamu diminta oleh soalan, kalau kamu ingat balik, diberi satu jadual kosong. Okey, ini maksudnya kita nak, daripada persamaan kita nak membina graf. Contohnya ni nilai X dan ni nilai Y. Contohnya X kita letak itu je negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 contoh. Okey, daripada sini kita menggunakan persamaan ini. Andaikan X sama dengan negatif 2, Y sama dengan apa? X sama dengan 4, Y sama dengan apa? X sama dengan 0, Y sama dengan apa? Kita mencari nilai ni. Dan daripada sinilah terhasilnya kita bina graf. Kita plot titik. Koordinat yang pertama apa dah? X dia, Y dia apa? Yang ni X dia, Y dia. Yang ni X, Y. Yang ni X, Y. Yang ni X, Y. Kita plot aja titik-titik ni, dia akan jadi contoh, sebagai contoh kita cari titik, contoh kita cari skala kan. Kita tandakan pada ni, kita tengok pada nilai maksimum, nilai minima dia ni X dan Y. Contohnya ni 1, 2. Ini negatif 1, negatif 2. Okey, kita plotkan titik-titik ni menghasilkan graf. Graf tu kita namakan dia sebagai graf fungsi. Di bawah tajuk di tingkatan 2 yang cikgu tunjuk tadi. Contohnya kita tanda ni. Okey, ni
Okey, daripada itu kita pun sambungkan garis tersebut. Okey, ini kita panggil persamaan ni. Di bawah persamaan ni contohnya kita kata persamaan ni 2x tambah 4y sama dengan 10. Yang ni kita belajar di tingkatan 2. Sebab tu cikgu tekankan di tingkatan 2 agar jangan kamu nak kena faham betul-betul di tingkatan 2 ni sebelum naik tingkatan 3. Inilah bendanya. Dan sama juga apa yang kamu belajar di tingkatan 3 hari ni kamu akan jumpa di tingkatan 4. Okey, di tingkatan 4 sebab tu dalam cuti kita kena belajar kat mat ni. Sebab apa? Sebab di tingkatan 4 banyak konsep di tingkatan 1, 2, 3 akan dibawa ke tingkatan 4. Okey, jadi kamu tanya abang-abang kamu tingkatan 4 sekarang ni, ramai yang sangat bela lah, stres dan macam-macam. Kesian je kita tengok. Jadi sebab apa? Sebab dia pun bakar api semua buku-buku tingkatan 1, 2, 3. Dia pun bakar yang di luar dan dalam hati pun dia pun bakar sama. Buang juga. Jangan sekali macam tu. Okey. Jadi ini kita panggil graf fungsi. Okey, masuk kepada tajuk tingkatan 3 hari ini. Okey, tajuk tingkatan 3 kita sambung lagi, kita detailkan lagi bahawa graf ni dia ada pada graf fungsi. Benda yang kita nak cari pada garis lurus ni, ini adalah garis lurus. Dalam tingkatan 2 dulu, graf fungsi kita ada banyak jenis graf. Ada graf macam ni, betul tak? Okey, ada graf yang macam U tu. Ada graf macam S tu. Atau macam-macam graf kita jumpa di tingkatan 2 dulu. Okey, untuk tingkatan 3 dia ambil satu je. Dia ambil satu je graf garis lurus. Nanti tingkatan 4, tingkatan 5 kamu akan jumpa graf-graf macam ni yang kita belajar di tingkatan 2 ni cara detail. Okey, untuk tingkatan 3 kamu hanya dia ambil satu saja graf, jenis graf, yang ni graf garis lurus. Okey, graf ni graf garis lurus. Diberi nama tajuk garis lurus. Di atas graf ni lah. Di atas paksi Y dan paksi X. Okey, kita akan pergi cara detail apa yang kita akan belajar di tajuk ni. Okey. Kalau tengok pada buku teks, okey. Boleh zoom lah siapa pakai phone. Okey. Okey, ini 9.1. Okey, ini antara graf-graf yang telah kita bina di tingkatan 2. Okey, tajuk tingkatan 2, tajuk apa? Graf fungsi, muka surat 144. Kita tengok betul-betul. Takut kamu kata, tak belajar cikgu. Belajar. 144. Okey, tajuk graf fungsi di tingkatan 4. Kita tengok balik. Okey, inilah yang cikgu kata tadi. Okey, diberi, okey, contoh 5 kan. Diberi Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, diberi Y sama dengan 2X tambah 4. Dia bagi nilai X dan cari nilai Y. Andai X sama dengan 2, Y sama dengan 0. Dia dah bagi dah. Andai X sama dengan -1, Y sama dengan berapa? X ni Y sama apa? X sama 3, Y sama dengan 10. Maka isi tempat kosong. Maka kita kira dan kita dapat jawapan. Daripada sini kita akan plot titik menghasilkan graf. Contohnya -2, 0. Okey. X -2, Y 0. Maka di sini X -1, Y 2 di sini. Okey, cikgu ambil lah persamaan ni. Mudah cikgu nak conteng. Tak nak. Ni benda tingkatan 2. Ni kita masih masuk lagi. Okey. Kita ambil contoh 5 lah. Okey. Kamu kena ingat balik ni. Sebab tu sebelum kita pergi, kalau yang ni kamu masih lagi sama-sama, nanti kita masalah kita nak masuk garis lurus. Okey. Jadi kamu diminta soalan akan tak minta cikgu biasa suruh kamu buat cari semua kan. Tapi sebenarnya soalan dia akan bagi 3 ke, dia suruh cari 3. Okey, 1 2 3 cari. Bagaimana nak cari? Gantikan nilai X dalam persamaan yang diberikan. Contohnya ini adalah persamaan. Ini adalah persamaan yang diberikan, Y sama dengan 2X.
Okey, kita kira. Contohnya gantikan nilai apabila x sama dengan 1, y. Okey, gantikan dalam persamaan tu x dapat 2. Maka kita gantikan 2. Okey, dapat 4, dapat 6. Dapat apa? Dapat 8 kan? Okey. Jadi koordinat ni negatif 2, kosong. Ni negatif 1, 2. Kosong, 4. 1, 6. Jadi kita dapat plot titik di sini. Kalau kamu nampak tanda di sini. Okey. Negatif 1, 2 di sini. Okey, kosong, 4. Okey, di sini. Okey, berapa seterusnya? 1, 6. Okey, lepas tu 2, 8 di sini dan 3, 10 di sini, dan kita sambungkan garis. Okey, untuk tingkatan 2 setakat tu je kamu dah dapat membina garis setakat tu. Tapi di tingkatan 3 kita akan sambung sikit lagi ni. Okey, soalan katanya cari kecerunan. Yang kedua, cari pintasan y. Apa itu kecerunan? Apa itu pintasan y? Okey, kita akan cerita saat lagi. Dia akan sambung daripada sini. Benda yang kamu cari selain daripada kamu kena buat graf di SPM, kamu kena kira daripada ni. Soalan dia bagi sampai 10. Markah sampai 10 ataupun banyak markah dalam SPM. Soalan ni lah, sebiji macam ni. Tapi dia sambung lagi. Bahagian A, cari ni. B, bina graf. C, cari kecerunan dan cari pintasan. Okey, dia sambung. Jadi tajuk ni ada sambungan lah. Dia sub tajuk. Kita tengok dalam garis lurus. Okey, dia ada satu persamaan yang kamu kena ingat dan hafal persamaan tersebut. Okey, inilah contoh ni yang cikgu tunjuk. Contoh ni cetusan minda 1 ni, maksudnya diberi, kalau ikut ni aktiviti. Okey, kumpulan A, kumpulan B, C dan D diberi satu persamaan yang berbeza-beza dan kamu perlu isi dalam jadual ni. Ini adalah aktiviti tingkatan 2 ni. Okey, lepas kamu tandakan ni, kamu bina graf seperti mana yang cikgu tunjuk tadi. Kamu bina graf dan hasilkan graf lah. Okey, persamaan garis lurus. Okey, ini yang warna kuning ni. Okey, di bawah tajuk ni. Okey, ni baru kita nak masuk tajuk garis lurus. Okey, di bawah tajuk garis lurus. Garis lurus ada satu persamaan penting ya, persamaan ni. Okey, persamaan garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, persamaan garis lurus adalah ni. Y sama dengan mx tambah c. Apa itu y sama dengan mx tambah c? Okey, kena ambil warna apa Okey, y adalah nilai y, sesuatu koordinat. Okey, sesebuah koordinat. Okey, sesuatu graf. Ni graf y, ni paksi y, ni paksi x tu. Sesuatu graf ni yang kita plot tadi titik tadi. Tadi kita dapat macam tu lebih kurang. Okey, ni graf. Okey, sesuatu ni dia melibatkan paksi y dan paksi x. Okey, y ni adalah nilai daripada paksi y. Okey, ni adalah nilai paksi y. Ni adalah nilai paksi y. Sesuatu persamaan. Kalau kita tengok tadi, persamaan ni y sama dengan 2x tambah 4. Maksudnya sini y sama dengan 2x tambah 4. Okey, ini adalah persamaan daripada, ini adalah persamaan. Okey, cikgu ambil warna lain. Okey, graf ini terhasil daripada persamaan y sama dengan 2x tambah 4. Okey, jadi apa itu y? Y ni adalah paksi y, nilai daripada paksi y, dan x ni adalah nilai pada paksi x. Dia akan ada dalam setiap persamaan graf fungsi. Setiap persamaan graf fungsi dia akan ada nilai x dan nilai paksi y. Faham? Jadi nilai ni Okey, jadi soal y tak ada masalah. Kamu dah tahu y ni, y ni saya tahu. Kalau diberi y sama dengan 1, x sama dengan apa? Maka nilai x ni adalah nilai pada
paksi X. Sebab setiap graf fungsi dia akan ada, walau macam mana bentuk graf sekalipun, dia akan ada nilai Y dan nilai X. Itu kena faham. Okey. Tapi sekarang ni kita bercerita tentang graf garis lurus. Kita tak cerita tentang graf yang bentuk macam ni, graf yang bentuk U, graf yang bentuk macam rho S tu. Macam-macam graf kan yang ada dalam kita belajar di tingkatan 2 dulu, banyak macam-macam graf terhasil. Tapi untuk hari ni, untuk tajuk ni, kita hanya bercerita tentang graf garis lurus. Garis lurus ni tak kisah. Okey, sama ada dia graf dia berbentuk, okey, graf ni sama ada dia saya buat beberapa contoh supaya kamu jelas lah. Garis lurus ni tak semestinya dia okey, ada graf tu pacak dia macam ni, dia menaik. Ada graf tu dia menurun, betul tak? Ada graf tu dia mendatar je tu. Ada graf tu dia menegak. Syarat dia adalah garis lurus. Okey, hari ni kita bercerita tentang garis lurus saja. Kita tak cerita tentang graf yang bentuk U, bentuk S, bentuk apa ni. Kita tak cerita. Kita hanya bercerita tentang garis lurus. Ada garis lurus, kecerunan dia mungkin kecerunan dia positif, ada kecerunan dia negatif, ada kecerunan dia sama dengan berapa? 1 ataupun apa, kita tengok nanti. Okey, kembali pada soalan ni, kembali pada konsep ni. Okey, persamaan ini kamu kena ingat. Okey, benar. Okey, soalan tak akan tanya apakah nilai Y, apakah nilai X. Tak akan tanya. Soalan akan tanya apakah ini adalah nilai M ni adalah kecerunan. Ini RM adalah kecerunan. Tak open ilah no, pada ni. Cikgu ambil warna yang lain. Ini cuba tak? Dan C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Apa itu pintasan Y? Kita tak masuk apa lagi ni? M adalah pintasan. Pintasan pula. M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. Okey, persamaan ini kamu kena hafal. Okey, semua orang daripada kamu mesti hafal. Bila sebut Y sama apa? Y sama dengan MS tambah C. Y sama dengan apa? Y sama dengan MS tambah C. Kena apa dan ingat. Nasi dah. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Apa itu M? M adalah kecerunan. C adalah pintasan Y. Apa itu pintasan Y? Pintasan Y ni maksudnya pada graf garis lurus, dia akan ada satu point di mana graf tersebut melintas paksi Y. Contoh kalau di sini, di mana dia melintas paksi Y? Okey, di sini dia akan melintas pada paksi Y. Maka ini kita panggil pintasan Y. Kalau tengok pada soalan contoh tingkatan 1 tu, okey. Pintasan Y di sini berapa? Kalau kita tengok, pintasan Y di sini adalah 4. Betul tak? Betul tak? Kalau kita tengok pada paksi ni, Y sama dengan 2X tambah 4. Okey. Kalau tengok pada persamaan ini di tingkatan 2 ni, kita belajar di tingkatan 2, apakah pintasan bagi apakah kecerunan? Kecerunan sama dengan pintasan Y sama dengan kecerunan sama M kan? Pintasan Y sama dengan C. Okey, kalau tengok pada persamaan ini, Y sama dengan 2X tambah 4. Maka 2 ini adalah kecerunan. Sebenarnya 2 ni adalah nilai kecerunan, 4 ni adalah pintasan Y. Betul tak Y ni sama dengan pintasan Y sama dengan 4? Tengok pada graf. Betul tak? Maksudnya pada graf tersebut, graf ini cross pada paksi Y pada Y, titik Y pada 4 titik Y pada 4. Betul tak? Betul. Maksudnya pintasan Y sama dengan 4, kecerunan sama dengan
kecerunan sama dengan 2, pintasan Y sama dengan 4. Nampak? Okey. Jadi apa yang kamu kena ingat di sini, Y sama dengan MX tambah C. Dan apa itu M adalah kecerunan. Kecerunan ni apa? Sesuatu gerah garis lurus ni. Okey, dia ada kecerunan dia. Ini kita panggil kecerunan dia. Kecondongan tu kecerunan lah. Condong. Okey. Kecerunan. Faham? Kalau kita nak turun tangga tu, tangga ni daripada tingkat atas kamu turun tu, dia ada kecerunan dia. Dan dalam kejuruteraan pun dia kena ada berapa peratus dia punya kecerunan tangga tu, dia ada standard dia. Kamu tak akan jumpa tangga yang curang macam tu. Tiba-tiba ni tak ada. Kamu pergi je tangga hospital, tangga sekolah, tangga nak pergi mana-mana, kamu tak akan jumpa tangga yang tak ikut standard. Dia ada peratus kecerunan. Kalau kamu ingat tangga daripada blok kamu ke kantin tu kan, tangga tu kenapa ditutup? Kenapa tangga tu ditutup? Sebab dia tak ikut piawaian standard tangga kecerunan tangga. Sebab tu tangga dia ada standard kecerunan dia. Tangga ni kalau dia ikut standard, kamu pejam mata kamu boleh tahu dia punya step dah. Pejam mata turun, okey, stabil. Kalau tangga tu tak ikut kecerunan, kamu pejam mata turun, tersembah muka. Sebab kamu ingat dia punya tu step kaki kamu tu rasa sampai dah, rupanya tak sampai lagi. Itu menunjukkan tangga kamu tak ikut standard kecerunan. Jadi apa-apa ni kecerunan tu dia ada. Graf ni pun sama, dia ada kecerunan dia. Okay, kita tengok pada contoh buku teks. Okey, sekarang kamu faham. Oh, masa nak habis Okey, sekejap lagi kamu akan terputus dan kamu join balik lah. Sikit lagi kita nak sambung. Ya. Ni kan apa? Okey, ni bagaimana kita nak membina graf. Okey, kita tengok contoh 1 dan contoh 2. Okay, kita tengok pada contoh 1, contoh 2. Tajuk ni kamu jangan bimbang lah. Tajuk ni sangat mudah. Jangan bimbang. Jangan kata cikgu susah tajuk ni. Jangan. InsyaAllah mudah. Sebab tu cikgu pergi tajuk ni. Sebab tajuk ni dia berkait dengan tajuk tingkatan 2. Dia 90% tajuk ni berkenaan tingkatan 2. Jadi cikgu sentuh lah. Kamu belajar 10% lagi benda baru. Allah. Okey. Kalau kau tengok contoh 1. Okey, contoh 1 ni. Okey, soalan dia simple saja. Cari kecerunan. Tentukan kecerunan dan pintasan Y. Okey, tajuk di tingkatan 3 ni, dua benda sebenarnya dalam tajuk ni. Mencari kecerunan. Dan yang kedua adalah mencari pintasan Y. Ada dua item yang kamu kena tahu di sini. Okey, kenapa dua saja cikgu? Sebenarnya banyak tajuk ni. Sebab banyak tu kamu dah belajar. Bagaimana nak bina, bagaimana nak cari nilai Y sekiranya X diberi. Kamu dah belajar tingkatan 2. Bagaimana kita nak membina graf pada kertas graf daripada persamaan. Kamu dah belajar tingkatan 2. Dan ini sambungan dia. Bagaimana kita nak mencari kecerunan daripada persamaan yang diberikan. Okey, contoh Y sama dengan 2x tambah 9. Okey, bila kamu dah tengok ni, okey, kamu kena keluarkan kunci bagi tajuk ni. Kunci bagi tajuk ni adalah persamaan tu lah. Y sama dengan mx tambah c. Kunci dah key. Okey, key bagi tajuk ni kena keluarkan Y sama dengan mx tambah c. Ingat Zahiri, Y sama dengan mx tambah c. Ini kunci bagi tajuk ni. Y kita dah tahu. Dalam graf dia akan ada paksi Y dan paksi X. Tak ada masalah Y dan X. Yang kita kena highlight di sini adalah nilai M. M adalah kecerunan. Manakala C adalah pintasan Y. Okey, soalan dia simple saja. Cari kecerunan.
Kalau dah diberi y sama dengan 2x tambah 9, maka 2 ini adalah kecerunan. Manakala 9 ini adalah pintasan. Okey, pintasan y. Jadi perlu berkira tak? Tak perlu kira. Maka kita tulis tu, kecerunan sama dengan 2 dan pintasan y sama dengan 9. Kalau persamaan dia beri macam ni, simple. Kita tak perlu kira apa. Tulis je. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia kata, mana pen merah? Ni soalan yang A. Soalan B. 3y sama dengan negatif 2x 2y pula. Okey, 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Okey, 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Okey, soalan dia, apakah pintasan y dan apakah pintasan x? Apakah pintasan y? Apakah kecerunan dan apakah pintasan y? Okey, sekarang ni kamu kena keluarkan kunci. Sebelum kita nak jawab, sebab apa keluarkan kunci? Supaya kita tersalah. Okey, kunci dah, key dia adalah y sama dengan mx tambah c. Okey, y ni ada tak nombor lain di sebelah kiri? Tak ada, nilai y saja. Maka di sini ada nilai 3, betul tak? Maka kita guna kaedah persamaan linear, di mana kita hanya nak letak y saja di sebelah kiri. Selain daripada y mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Tu cikgu kata tadi. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, sana. Okey, cikgu sambung balik. Terputus tadi kan? Okey. Okey. Menarik. Okey, kunci. Cikgu kata tadi, okey, dalam persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c, maka hanya nilai y sahaja berada di sebelah kiri dan selain pada y mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, daripada soalan yang diberikan, okey, 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Okey, maka sekarang ni y bukan seorang, ada nilai 3 di sini, maka 3 ni perlu dipindahkan ke sebelah. Nilai 3 ni perlu dipindahkan ke sebelah kanan. 3 ni dalam keadaan darab. Pindah main sini akan jadi bahagi. Maka y sama dengan negatif 2x. Okey. Okey, cikgu boleh bahagi terus pada 3. Tapi manakala kita nak matikan satu persatu ni, maka kita kena asingkan dia. Bahagi 3 tambah 12 bahagi 3. Kenapa cikgu asingkan? Boleh je kamu nak buat macam ni. Negatif 12x tambah 12 bahagi dengan 3. Betul tak? Kamu boleh je. Biasa kita akan letak macam ni, betul? Okey, tapi sekarang ni kita nak matikan dia. Boleh je cikgu matikan. Okey, 12 pula. 2. Okey. Okey, cikgu boleh je cikgu nak matikan, contohnya cikgu nak matikan 12 dengan 3. Tapi takut kamu keliru, sebab 2 ni per 3 juga, 12 pun per 3. Jadi kita asingkan. Sebab apa? Sebab hanya 12 je boleh matikan 3. Jadi kamu asingkan dia. Okey, jadi 3 ni bila dia pindah melepasi sama dengan, kalau dia darab mai sini bahagi, kalau ada 3 sebutan, ketiga-tiga dia akan bahagi semua. Maksudnya macam tu. Kalau dia darab semua. Kalau dia bahagi semua. Sebab tu kalau darab, kita akan letak, habiskan ini dulu. Sekejap sikit. Okey, jadi kamu matikan dia.
3 dengan 12 boleh mati tak? Boleh. Sipir 3. 1, 12 bahagi 3. Habis. 3, 6, 9, 12. Okey, 4. Habis. Siapa ni? Habis. 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 Okey. Nak susah. Masak cikgu buat susu anak cikgu sebelum dia mengganggu cikgu. Nah, okey, take 2 minit. Take 2 minit. Okey. Kita sambung sikit lah. Sambung sikit. Okey, cikgu percaya ramai yang dah faham dah macam mana nak cari C, macam mana nak kenal pasti M. Okey, kalau tengok, okey, matikan tadi kan. Okey, 3 darab pindah melepasi sama dengan dia akan jadi bahagi. Dia akan bahagi semua nombor di sebelah kanan. Dia akan bahagi dengan negatif 2x dan dia akan bahagi dengan 12. 2 negatif 2x ni tak boleh bahagi, kan? 12 boleh. Maka y sama dengan negatif 2x per 3 tambah 4. Betul tak? Jadi kecerunan dia adalah M dia sama dengan M, kecerunan. Okey. Kita tulis kecerunan ataupun kurungan dia M sama dengan negatif 2 per 3. Pintasan y ataupun kurungan dia adalah C sama dengan berapa? 4. Itu jawapan dia. Okey. Simple tak? Boleh kan? Okey, jadi persamaan yang diberikan tu kita boleh ni terus. Okey, kita pergi pada soal contoh 2. Okey, contoh 2. Nyatakan H, nilai H bagi graf lurus di bawah. Nyatakan alasan dia bagi jawapan anda. Nilai H, mana H? Ini adalah H. Okey, kalau kamu tengok nilai H ni adalah sama dengan nilai Y. Kerana apa? Okey, nilai H ni dia akan, okey, kalau kamu tengok ni di sini, nilai H ni tegak pada paksi Y. Betul tak? Dia 90, dia tegak di atas paksi Y. Maksudnya nilai walau di mana dia bergerak di sini ke di sini, nilai Y tetap sama. Betul tak? Nilai Y tetap sama. Berapakah nilai Y? Ini adalah nilai S dan ini adalah nilai Y. Ini adalah nilai S dan ini adalah nilai Y. Maka automatiklah nilai H ni sama dengan nilai Y. Maka nilai Y sama dengan 6. H sama dengan 6. Jadi tak perlu kira. Yang ni tak perlu kamu kira. Tengok je kamu dah tahu dah. Oh, H sama dengan Y. Y sama dengan 6. Sama juga yang ni. Ni paksi garis lurus tegak di atas paksi Y. Yang berubah adalah nilai X. Okey, di sini graf ni tegak di atas paksi X. Okey, nilai Y je yang berubah, nilai X tak berubah. Ni S, Y. Ini adalah S dan ini adalah nilai Y. Okey, nilai apa? X sama dengan 4. Jadi tak perlu kira apa di sini. Okey, kita tengok pada seterusnya. Ada soalan ya? Ada soalan berkenaan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita tengok terus pada uji minda. Uji minda.
Adam, ada soalan Adam? Adam Yushiro. Haris, Fauzan. Fauzan juga nampak ada kat padang bola ni. Tak main bola. Okey. Okey, tengok lah. Okey, soalan dia dalam tajuk ni simple saja. Dia minta kecerunan dengan pintasan Y. Bila kita nak cari kecerunan, kamu kena keluarkan kunci dia. Kunci apa? Y sama dengan MX tambah C. Okey, keluarkan kunci. Bila keluar soalan macam ni, benda yang kamu kena keluar adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kecerunan, manakala C adalah pintasan Y. Okey, dia tak akan kata cari M ataupun cari C. Jadi dia akan tulis cari kecerunan dan cari pintasan Y. Jadi automatik cara kamu kena faham, oh dia suruh cari C. Dalam persamaan ni memang dah diberi C. Jadi cikgu percaya kamu boleh buat. Okey, kalau sini tulis terus. Mana M, mana C. Yang ni dah cukup syarat dah. Y sebelah kiri, Y saja sebelah kiri. Maka ini adalah M, kecerunan. Tak berkira apa dah. Yang ni adalah C. Yang ni mana M? Y sama dengan 2X tolak 7. Mana dia punya kecerunan? Kecerunan dia adalah 2. Ni adalah M. Ini adalah C. C dia adalah negatif 7. Jangan kamu kata C sama dengan 7. Salah. Sebab simbol ni adalah hak dia di depan kan. Okey, jadi kalau M ni negatif, dia akan tulis negatif 2. Maka M tu negatif 2. Kalau dia tulis 2, M tu positif 2. Kalau dia tulis negatif 7 macam ni, maksudnya C adalah negatif 7. Kecerunan pintasan Y adalah negatif 7. Ini tak ada masalah. Yang ni pun sama. Yang ni M dia apa? M dia sama dengan negatif 1. Negatif X ni maksudnya negatif 1X. Jadi kamu jangan kata M ni sama dengan negatif X. Salah. M sama dengan negatif 1. Ingat, kalau sesuatu abjad dia tulis negatif X, negatif Y, negatif P atau apa seterusnya, dia sebenarnya negatif. Dia sebenarnya negatif 1 darab X ataupun negatif 1 darab X ataupun negatif 1 darab Y ataupun negatif 1 darab P. Maka di sini negatif X bermaksud negatif 1 darab X. Maka M dia adalah negatif 1, C dia adalah 4. Okey, yang ni M dia sama dengan 2, C dia sama dengan negatif 7. Yang ni M dia sama dengan 3, C dia sama dengan 5. Okey, kena ingat lah, cikgu, M tu apa cikgu? C tu apa? M adalah kecerunan, C adalah pintasan Y. Kena ingat lah, kena hafal. Okey, jadi kalau yang ni dia masih lagi kita kena guna kaedah persamaan linear. Kerana apa? Kerana di sini masih Y masih ada partner dia. Y masih ada partner. Syarat yang kita nak adalah ikut persamaan ni, Y sama dengan MX tambah C, di mana Y hanya tunggal Y, tak ada nombor yang couple dengan dia. Kecuali nombor 1 lah, negatif 1 Y ni kan, 1 Y tak kira, 1 dah hidden. Maka selain daripada sama ada dia negatif, contoh di sini contoh di sini cikgu ambil. Contoh cikgu ambil yang ni. Kalau negatif 1 sama dengan negatif X tambah 4, adakah kita boleh ambil terus nilai M dan nilai C? Tak boleh. Sebab apa? Y ni masih lagi negatif, dalam keadaan negatif 1 darab Y. Dia kena Y ni positif. Dalam persamaan ni nak Y ni positif. Dia bukan negatif, bukan apa. Dia mesti positif. Y saja. Maka kita kena pindahkan lah. Okey. Y sama dengan negatif X bahagi negatif 1 tambah 4 bahagi negatif 1. Maka Y sama dengan negatif akan jadi positif X. Okey, tambah tolak akan jadi tolak 4. Maka di sini kita akan dapat dia punya M dia sama dengan 1,
C dia sama dengan negatif 4. Okey, dia akan berubah di sini. Kalau anda kata Y ni adalah negatif Y, jadi kena faham macam tu. Jadi kita pergi pada soalan D. Kita tunjuk soalan D. Okey, soalan D. Okey, 2Y sama dengan 8X tambah 6. 2Y sama dengan 8X sama dengan 6. Okey, Y ni dia ada partner dah. Jadi kita nak Y saja. Y sama dengan MX tambah C. Y saja. Jadi 2 ni perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Maka 2 ni akan bahagi semua nombor di sebelah kanan. Maka kita tulis Y sama dengan 8X bahagi 2 tambah 6 bahagi 2. Okey. Jadi kita matikan dia. Potong 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Maka jawapan dia Y sama dengan 4X tambah 3. Di sini M sama dengan, kecerunan dia adalah M sama dengan 4, C sama dengan 3. Okey, kita pergi pada soalan D, E. Okey, 3Y sama dengan negatif X tambah 18. Maka kita nak Y saja berada di sebelah kiri. Selain pada Y mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Maka yang tinggal Y sama dengan 3 ni akan bahagi semua nombor sebutan di sebelah. X per 3 tambah 18 per 3. Maka 3 dengan 18 boleh bagi tak? Boleh bagi? Berapa? 18 bagi 3 6. Potong jadi 6, potong jadi 1. Maka yang tinggal adalah Y sama dengan negatif X per 3 tambah 6. Maka jawapan dia adalah M sama dengan 1 per T, negatif 1 per T. Okey, sama dengan M sama dengan negatif 1 per 3. Okey, M sama dengan negatif 1 per 3. Y sama dengan Y pula. C sama dengan Okey, C sama dengan sama dengan 6. Dapat jawapan dia. Okey, simple kan? Okey, kita ulang lagi F. Kita ulang lagi F sampai kamu betul-betul faham. Okey, negatif 4Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Okey, jadi negatif 4Y pindahkan ke sebelah sana. Dia darab, di sini akan jadi bahagi. Maka dia akan bahagi ke semua sebutan di sebelah. Maka yang tinggal Y sama dengan negatif 2X bahagi negatif 4 tambah 5 bahagi negatif 4. Maka di sini boleh matikan kan? 4 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Y sama dengan negatif bahagi negatif akan jadi positif. Positif X per 2. 1X lah. 1X ni 1 jadi hidden lah, tak nampak. 1X per 2 positif bahagi negatif akan jadi negatif 5 per 4. Maka M sama dengan 1 per 2. C sama dengan negatif 5 per 4. Kita tunduk sikit. Nampak? Okey, jadi menjawab soalan ini simple kan? Jadi hari ni tugas kamu adalah mesti tahu menentukan nilai M dan nilai C dah ada dalam persamaan. Kamu hanya tentukan sahaja. Kena pasti saja, tak perlu nak cari jauh-jauh. Benda dah ada dalam persamaan. Cuma kalau dalam keadaan macam ni, contohnya soalan D, soalan E dan soalan F, dia masih lagi tak ikut kita kata kunci ni Y sama MX sama C. Sebab apa? Sebab dalam kunci ni Y mesti single. Y mesti single mingle dia.
Jadi kalau ada partner dia ada kat sebelah Y ni, maka kita kena pindahkan partner dia. Guna kaedah persamaan linear. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, yang ni tak ada masalah. Yang ni kalau kata kejut pukul 4 pagi pun kamu boleh nyatakan Y sama dengan apa. Kan? Kejut-kejut, okey Johari, apa nilai Y K ni? K sama dengan 4 lah. Dah ada lurus di atas garisan Y kan. Maka K sama dengan 4. Sebab nilai yang berubah di sini adalah nilai X lah. Sebab dia berubah. Yang kekalnya adalah nilai X, nilai Y. Yang ni pun sama. K sama dengan, dia menegak atas paksi X pada kedudukan negatif 3, maka K sama dengan negatif 3. Maka H ni sama dengan 4. Tak perlu fikir. Siap. Okey, simple kan? Apa yang kita belajar hari ni sangat simple. InsyaAllah kamu cuba. Hari ni cikgu sangat tekankan kepada kamu, satu benda yang kamu kena ingat dan hafal dan kena ni untuk tajuk ni, bukan tajuk baru. Kamu kata tajuk baru ni susah kan? Ia adalah sub tajuk pada tajuk tingkatan 2, pecahan kepada tajuk tingkatan 2. Kalau kamu belajar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ni 1.4 lah. Jadi dia bukan ni. Benda yang kamu kena ingat adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang ni penting, di mana ini adalah kecerunan dan ini adalah pintasan Y. Okey, sebelum kita cikgu nak cerita sikit kamu tentang apa yang kita dah belajar di tingkatan 2. Sebenarnya benda ni dah ada. Y sama dengan MX tambah C dah ada. Cuma buku je tak cerita, dan cikgu pun tak cerita. Sebab kamu waktu kamu tingkatan 2 tu, kamu tak perlu tahu sebenarnya. Okey, kalau tengok di sini. Okey, kita tengok yang garis lurus. Sebab kita belajar tentang graf lurus kan. Okey, pada persamaan ni dah ada. Dia bagi dah nilai. Biasanya kecerunan ni dia akan melekat dengan X. Y sama dengan MX. Sebab tu dia letak MX tambah C. C dia duduk asing. M ni biasa dia melekat dengan paksi. Okey, kalau tengok ni, janganlah sabar. Gimana dia. Okey, kalau kamu tengok ni persamaan ni garis lurus lah, kita ambil Y sama dengan 2X tambah 2. Okey, soalan dia, soalan ni contoh 10 di tingkatan Y. Apakah kecerunan bagi persamaan ini? Kecerunan dia adalah 2. Paksi graf ni kecerunan dia 2. Apakah pintasan Y? Pintasan Y dia sama dengan 2. Kita tak tengok graf pun kita dah tahu dah. Nak apa? Kopi lah tu. Okey, apakah kalau kita tak tengok graf, kamu bayangkan tak tengok graf. Apakah pintasan Y pada graf ini? Pintasan Y dia adalah 2. Betul tak 2? Cuba tengok pada graf ni. Betul tak? Graf ni menyentuh paksi Y pada nombor 2. Okey, nampak? Kita tengok yang lain. Okey, kalau ada persamaan di tingkatan 2, ni. Okey, kita tengok ni. Soalan 8.2 di tingkatan 2 kan. Okey, apakah kecerunan bagi graf A? Kecerunan dia adalah 3. Pintasan Y dia adalah 2. Kalau kamu lukis graf kamu pada paksi Y tak menyentuh, graf tu tak menyentuh pada Y tu, paksi Y tu pada yang kedua, koordinat Y tu nombor 2, maksudnya graf kamu automatik salah. Cikgu boleh tahu dah salah. Sebab cikgu dah nampak dah sini pintasan Y dia adalah 2. Betul tak? Okey, ni untuk garis lurus dia ada graf ni, dia ada banyak jenis. Okey, jadi jelas ini apa yang kita belajar di tingkatan 2. Jadi untuk tingkatan 3, sebelum kita sambung untuk pada hari apa? Okey, cikgu nak kamu buat dulu latihan sebelum kita pergi pada step seterusnya. Apakah kaitan ni garis lurus ni? Sebenarnya benda sama ini, persamaan ni. Ini sama aja, nanti cikgu akan cerita secara detail. Sebenarnya benda yang mudah ya. Okey, cikgu nak semua orang daripada kamu yang ada di sini, 3 Abu Baidah dan 3 Usman, buat dulu latihan 9.1A. Cuba buat
Kalau ada soalan tanya cikgu. Nah, pasal kena hafal lah. Y sama dengan MS tambah C. Okey, untuk kelas kita pada hari ni cakap ni saja. Okey, tak apa. Ada masa lagi kan? Tapi tak apa, cikgu berhenti cakap ni aja. Sebab objektif kita untuk hari ni cikgu tak boleh pi lagi. Supaya kamu betul-betul semua pada kamu faham betul-betul apa itu Y sama dengan MS tambah C. Yang mana M tu apa? Keturunan, Y tu pintasan Y. Apa itu pintasan Y? Cikgu dah jelaskan tadi. Okey, untuk kelas kita pada hari ini setakat itu saja. InsyaAllah untuk next sesi jangan lupa, jangan pastikan kamu join secara live dengan cikgu supaya kamu ni kalau ada soalan kamu boleh tanya cikgu nah. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, ada apa soalan sebelum kita tutup? Okey, alhamdulillah. Kita jumpa pada next sesi. Nanti update lah grup. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.